Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Kita masih duduk di bab sifatul ma'ani, sifat-sifat ma'ani, yaitu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah dulu bahawa sifat Allah ni amat banyak. Sifat Allah Subhanahu wa taala amat banyak, sangat banyaklah. Segala sifat yang sempurna bagi Allah, cuma 7 sifat ninya, iaitu sifat yang juzuk atau juz'iyat as-sifat. Mana-mana hak lain tu telah termasuk, dan lebih orang kata kalaulah kita belajar 7 sifat ni memang dah orang panggil reti dah lah. Masalah kita nak sifat Allah, makna kita boleh isbat, boleh sabitkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat ma'ani ialah sifat-sifat yang bangsa ada betul-betul pada zat Allah Ta'ala. Sifat ma'ani ni sifat makna, sifat yang ada pada Tuhan. Ada sifat Tuhan ni, ada sifat hak subuti, seperti sifat wujud, subutiyah. Sifat salbiyah, sifat kita nak menolakkan segala perkara yang tak layak dengan Allah. Adapun sifatul ma'ani ialah sifat yang bahasa ada betul-betul pada zat Allah. Dan sifat ma'ani juga tiap-tiap sifat yang ada pada zat Allah yang memastikan hukum yang tertentu, yang memastikan hukum yang tertentu. Seperti kita kata Tuhan bersifat dengan sifat ilmu, maka ilmu saat ini memastikan bahawa Allah Ta'ala saat itu aliman, makna mengetahui, yang mengetahui. Kalaulah kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan qudrat, makna memastikan hukumnya ialah Allah Ta'ala tu qadir, makna yang berkuasa. Kalaulah kita kata Tuhan saat itu ada iradat, makna Tuhan saat itu murid, makna Tuhan saat ini yang berkehendak. Kalaulah kita kata Tuhan saat itu sama, sam'un, ada sifat sama, makna Tuhan itu sami', makna dengar. Itu maknanya memastikan hukum. Nah, kepada memastikan hukum yang tertentulah. Dan sifat kesempurnaan bagi Allah amat banyak. Tapi 7 sifat ma'ani inilah asas yang telah disebut dalam Al-Quran Karim, yang patut dan yang wajib kita kena mempelajari. Dan kita telah maklum bahawa kadang-kadang tu orang duk faham kata masalah etika tak kena ngaji. Bukan.
Dia kata pegang ni tak ada payah ke, sakut paut dengan masalah akidah, masalah pegangan,ความเชื่อ seolah-olah tu. Jadi kalau kita percaya sudah lah. Nah, kalau kita percaya sudah. Ya bukanlah tu. Bila kita percaya dah, ya kena ada alasan tu, hak Tuhan suruh cari. Hak Tuhan suruh kita saat itu mencari bukti-bukti dan alasan-alasan, kena ada. Kalau kita tahu Tuhan kuasa, Tuhan juga suruh kita tengok inna fi khalqis samawati wal ard. Ada Tuhan sebut, suruh kita tengok pada langit dan bumi. Suruh tengok. Tuhan sebut sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Tuhan akan tunjuk ayat-ayat Allah. Maknalah makna kata bah akidah ni bukan semata-mata pegang. Orang ayat tak apa, kita percaya dah cukup. Tak boleh. Kita percaya cukup, tak ada dalil, tak ada bukti, mana bolehlah tu. Jadi kita bila ada benda-benda cabaran, benda-benda yang mencabarkan kita, tataikan kita, contohnya bukti-bukti tak ada, kita nak jawab tak boleh, sampai ke diri kita jadi syak, jadi ragu ke, jadi masalah lah. Sebab tu dia masalah ngaji ni, nak buat pegang kata tak apa, kita percaya dah cukup. Memang benda masalah i'tiqad lebih mudah daripada apa kita duk hurai, tapi orang saat ni tidak kukuh iman dia. Sebab tu gitu ke, mana yakin ada tiga ke. Satunya keyakinan, ada ilmu yakin. Mana kita yakin kerana kita tahu, kita ada ilmu, kita yakin kerana kita tahu, orang panggil ilmu yakin. Ada hakul yakin. Apa makna hakul yakin? Maknanya kita yakin kerana benda tu sungguh, benda benar, benda sungguh. Dan ada ainul yakin, makna kita yakin kerana kita nampak, kita tengok ke. Jadi kita nak percaya gitu saja tak memadai, kerana nak tetapkan iman. Tengok Nabi Ibrahim, supaya tu juga minta Tuhan tunjuk ayat Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat ketenangan, dapat tetap hati kita di atas akidah, di atas pegangan kita. Sebab itulah sini ni kita kena ngaji jadi halusi lah, kena faham sungguh. Bila kita ngaji, orang mau kata payah tak boleh ngaji, bahkan mudah-mudah gitu. Hak tu hak orang faham belaka dah. Hak orang faham belaka dah, Tuhan kuasa, Tuhan apa semua faham belaka. Tapi biar kita ngaji ni, kita kena hurai lebih laik, lebih mendalam. Yalah tu ya. Bila kita hurai secara mendalam, makna kukuhlah, kuatlah hati kita. Kita ada perasaan takut pada Allah, kita berasa besar, kita berasa benda tu penting, kita ya ada roh bagi hidup. Sebab tu sifat-sifat ma'ani ialah sifat-sifat yang bahasa ada, dan kita boleh koyaknya iaitu tiap-tiap sifat yang ada pada zat Allah, yang memastikan hukum. Yang memastikan hukum, manalah hukum. Bila kita tahu Tuhan sana itu bersifat-sifat qadra, mana Tuhan qadir, Tuhan berkuasa. Bila kita kata Tuhan bersifat dengan sifat ilmu, mana Tuhan itu alim, Tuhan mengetahui. Manalah tu. Mana sifat ma'ani? Yaitu sifatul ma'ani, qudrah, qudratun, qudra, iradatun, irada, ilmun, ilmu, hayat, sam'un, sama, basarun, basar, kalam. Semua sifat-sifat ini mempunyai ta'alluq. Semua sifat ni mempunyai ta'alluq. Butira ta'alluq. Ta'alluq ni pun tak ada payah gapo kali. Ta'alluq ni iaitu ada sebut lagi kita arak ni tarikh dia talabu as-sifah. Amran zaidan alal mujarradil qiyam bidzat. Maknanya talabu sifah, tutuk sifat, amran zaidan akan satu perkara, talaban akan sebagai tutuk zaidan yang lebih, ala mujarradil qiyam, di atas semata-mata wujud dan semata-mata ada bizat. Tidak ada payah lagi kita ayat. Ta'alluq ni ialah ada sifat
Lepas tu berfungsi. Dalam istilah bahasa Melayu Malaysia sebut berfungsi. Maknanya pakar. Supaya mata kita, ada mata boleh tengok, boleh hitam, boleh tengok. Orang panggil mata tu bertaluk. Telinga ni boleh nak tahan dengar, ya dengar lah. Orang panggil bertaluk. Tangan ni boleh hakik, boleh buat kerja, boleh apa. Orang panggil bertaluk. Kaki boleh jalan, orang panggil bertaluk. Hak tak bertaluk lah no. Ada mata celak tapi tak nampak. Tak ada utuh pun ada lah. Bukan kata mata hitam betul-betul tak ada, ada. Tapi tak nampak. Tak ada taluk, tak pakar tu orang panggil. Sifat Tuhan ada takluk, artinya ada dia saat itu bukan ada saja dak. Bukan kata ada saat itu ya zaidan, ya lebih ala mujarradil qiyam bidzat. Di atas semata-mata dia ada di zat, dia lebih pada tu. Bukan ada saja dak. Kalau kau terak Tuhan ada saja dak. Boleh buat kerja Tuhan nak buat tu nak buat ni boleh. Orang panggil ada ta'alluq. Jadi sifatul ma'ani ada ta'alluq, sifat qadra ada ta'alluq, sifat iradah ada ta'alluq, sifat ilmu ada ta'alluq, hayat ada lah. Nah, lepas tu pula sama basar kalam ada ta'alluq lah kau. Pas ta'alluq saat ni tu orang panggil dia tugas dia supaya Tuhan basar, Tuhan melihat. Tuhan melihat bila? Tuhan telah melihat sedia kalau lagi. Orang panggil ta'alluqun tanjiziyun qadim. Ta'alluq tanjizi qadim. Sebab apa? Sebab Tuhan tengok zat dia, Tuhan nampak zat dia sedia kalau. Kalau kita kata dulu Tuhan tak ada boleh tengok, mana dulunya tak ada. Buta. Lepas tu baru baru ada atau baru boleh tengok. Hak tu orang panggil tak ada ta'alluq tu. Ta'alluq suluhi, tak ada payah ke apa ni? Ada ta'alluq yang bagi ta'alluq suluhiyun qadimun. Lepas tu pula ta'alluqun tanjiziyun qadimun. Lepas tu pula ada ta'alluqun tanjiziyun hadithun. Mudah mana? Ta'alluq suluhi, artilah nak suluhi atau saluhi, boleh baca belakang tu suluhi. Ta'alluq saluhi mana lah no? Supaya kau terak. Tuhan kuasa bila? Tuhan kuasa sedia kalau lagi. Ya tak ada buat apakah masa dulu ke? Tuhan tak ada buat. Jadi ada dulu ke? Ada dah sedia kalau. Kodrak Tuhan tu ada panggil saluhi. Kalau Tuhan nak buat sebelum daripada Tuhan buat alam ni pun boleh. Orang panggil sedia kalau dah. Tuhan boleh buat. Takluk sifat kodrak tu berkuasa, berfungsi, boleh buat kerja sedia kalau dah. Bukan kata baru gagah dak. Dulu tak ada gagah baru gagah. Tak. Sedia kala. Tuhan Maha berkuasa sedia kala lagi. Oh panggil soluhi. Cuma Tuhan tak ada buat. Kerana tak ada siapa tak ada buat lagi kau tu. Bila Tuhan buat, oh panggil ta'alluqun tanjiziyun hadithun. Tuhan buat. Jadi ta'alluq sani Tuhan lagi buat. Baik bila? Baru buat supaya kita baru beranak. Mana Tuhan buat tu kita beranak tu lah. Belum ada tu lah. Kau mengandung tu lah Tuhan buat kitanya. Tuhan buat alam ni, kau masa tu orang panggil tanjizi. Makna dia berlaku masa tu. Orang panggil tanjiziyun hadithun. Pahaya ada takluk sifat hak takluk dah dia kalau. Nah, lah no. Supaya ilmu. Tuhan tahu bila ilmu. Tuhan tahu kata kita nak jadi nak buat makhluk gitu gini semua saat ni. Tuhan tahu sedia kalau lagi. Orang panggil ilmu tu bertakluk secara tanjiziyun qadim. Maknanya telah luluh dah. Tanjizi itu makna telah takluk dah. Bertakluk dah sedia kala. Kau terak yang nak takluk, takleh dulu ya tak ada. Tuhan tak ada buat lagi, maknanya tak ada buat lagi. Tapi Tuhan nak buat boleh tak? Boleh. Orang panggil saluhi. Ayah dia sekian panggil patuk pandai. Bahasa Melayu dulu panggil patuk pandai. Patuk pandai itu maknanya patuk. Kuasa dah masa tu tapi tak ada uang. Lah tu ya. Supaya dengan sifat sami' Tuhan dengar zat dia, dengar sedia kala dah. Oh panggil tanjizi dah situ. Tanjizi qadim. Supaya iradah ni ada tanjizi sebab Tuhan telah menentukan segala perkara yang Allah Taala akan buat. Tuhan telah menentu sedia kala dah. Tuhan tahu semua dah. Panak panjang besar yang Tuhan nak buat. Tuhan tahu semua dah. Makna kata Tuhan telah bertakluk dah. Oh panggil tanjizi qadim. Lah tu. Tak ada payah perkara kali nanti kita nak urai banyak kali lagi lah. Takluk tu tanjizi takluk gapo ya benda bukan payah gapo.
Ada satu kali kita duk ngaji ni, saya tak Kedah kan. Lepas tu tuai Kedah ni ada orang-orang duk cara sekolah tu mari. Mari ni tuai Kedah yang ada kitab baru kita nak ngajar boleh. Kulasah sifat 20 hak saya ni. Pas dia pun mik tengok-tengok temu boleh kita temu tempat sifat kodrat. Ada takluk ya tak mengaji pun itu takluk payah ya tu. Duk main belik hak takluk ni. Ya sungguh bagai tak ada payah kali. Tapi kita tu gak hawa kita tak erti, kita kata siapa tak kena mengaji. Nah, ni payah ni tak kena mengaji. Ya benar mudah tapi kita fikir kata payah ke apa, siapa tak kena mengaji? Bukanlah tu. Takluk ni benar mudah sangat. Ya benar tak ada payah ke apa saya sebut ni. Ada sifat tak ada dok saja, boleh buat kerja. Kalau boleh buat kerja sedia kala abang soluhi. Kalau boleh buat, kalulah telah buat dah sedia kala supaya ilmu tu tahu lama dah, tahu sedia kala abang tanjizi. Kalau sedia kala tanjizi qadim. Kalau baru tanjizi hadis qadra ialah tanjizi hadisnya. Tanjizi qadim. Kalau tanjizi qadim mana Tuhan buat dah. Tuhan tak nak buat lagi. Tapi ada dah kodrat pada Tuhan bagi saluhi. Tak tu. Tu mana semua sifat-sifat ini mempunyai taluk tututan atau tugasnya masing-masing. Ada tugas, ada kerja berfungsi. Kalau kira agak tugas ni boleh bertugas. Bukan ada tugas atau tugas dia tutup saat ni makna mempunyai tugas atau dia bertugas. Kalau kira sungguh bertakluk mana bertugas, berfungsi. Nah, berfungsi maknanya benar sifat tu boleh kerja. Lah tu. Malaikat sifat hayat, sebab hayat nak buat gapo, hayat dia tak ada takluk. Dia hidup, zat Allah Subhanahu wa taala hidup. Ya tak ada satu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan sebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan sebut tu. Maka sesungguhnya tidak mempunyai takluk hayat ni. Kebanyakan ulama fatani ni ulama petani kita lah. Bila sebut ulama fatani ni iaitu Syekh Daud. Kalau dalam kitab apa ni kitab Syekh Daud atau Syekh Ismail bin Muhammad Zain dan Syekh Ahmad. Syekh Ahmad lepas tu pula tok guru apa ni hadut sahur rumah kita nya iaitu Bakurah. Tuai kitab Bakurah pada Qah dan Bakuratul Amani. Ni tak boleh buat main ni demo ni Allah sungguh nah. Bukan orang biasa. Syekh Daud ni dah kitab 90 lebih. 90 buah. Besar-besar. Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Muhammad Zain Al-Fatani tuai kitab Faridah tu alim tu. Tulis. Tulis kitab nahwu, kitab sarah Nailul Amani. Saya rasa gitu kitab dia rasa gitulah. Lepas tu tulis patong-patong banyak Allah sungguh. Bukan kita ni ya orang lah ni kadang-kadang wak tengok tu kita alik. Kalau apa kita ngaji tu ngaji sekarang ya. Orang dak wak Witiani pun PhD, doktor filosofi of. Dan filosofi ini maknanya ahli orang panat satu bidang ya. Buat apa saya buat satu bidang. Kita ngaji aksarasat bahasa Arab. Orang panggil linguistik. Kita buat sekarang tu, pandai tu ialah. Pas orang ngaji kau lain pula. Pandai ke tu ya. Orang ni pandai ke ni ya. Tak ada ngaji semua li. Tu. Sebab tu orang tok guru dulu ya Allah yang ngaji belaka, ilmu kau apa ngaji belaka. Lepas tu cuma hak kita lah ni tu ada kajian ngaji pondok ngaji belaka juga. Hak ruru baru lah ni tu kan ada dia tak ada. Ya tak ada tak support ilmu dulu tak apa. Hak ruru baru lah ni tu kena ngaji demo pergi luar negeri, pergi gapo untuk nak tambah lagi ilmu. Kau kata pergi sana tu sudah ada apa? Ada pergi ngaji Mesir, ngaji mana tu sudah. Karena demo dah led dah.
Di segi nahwu, di segi gapo tu. Pandai kau dah. Gi ya ada so lagi orang panggil kadang-kadang kita tak ngaji. Bahasa Inggeris panggil critical thinking. Mana cara mikir ni, kemahiran berfikir. Kadang tak ana mikir, ya orang tak ana mikir. Ana masuk buat mikir ni, mana gamuk, mana gapo tahu kata benda tu salah, benda betul, benda gapo, cara nak buat alah mana. Nah, kena ngaji pula lah. Lebih kurang kalau ngaji banyak-banyak barulah tak apa. Pandailah. Cuma nak ayat tak orang ilmu dulu tu, orang dulu tu pandai. Dah bijak-bijak. Sepatut udah Allah dulu untuk semelak rumah kita. Tok Allah, ayah diskan. Lepas tu pula Tok Jo. Semua ni orang alim ulama, orang ulama sungguh. Lepas tu Rabbaniyin ni warak sungguh. Alim sungguh, warak sungguh. Nah, sebab tu dia orang yang berjasa oleh tempat kita. Dan banyak lagi lah kita tak tahu nak sebut tu, ramai lagi. Kebanyakan ulama fatani memberi makna kudrah dan lain-lainnya dengan makna kuasa, iradat, kehendak. Begitu juga ilmu dengan makna mengetahui. Jadi ulama-ulama tani kita faridah misal kuasa, kudrah arti kuasa. Kerana apa? Cuma gak bila terjemah kata kuasa pada pada dalam kitab Baqaratul Amal ni ia terjemah makna kuasa tu kodrat makna berkuasa ada gapo itu faham pada dah pada ni sifat kalah ke dia orang hak bagi kalam nafsi tu kita arak ada kalam nafsi lepas tu kalam lafzi tapi dia ni bagi lai kalam nafsi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam lafzi. Dia bagi pak. Orang mau duk gegeh gitu ke. Ada duk gegeh sifat kalah tu. Sungguhnya tak ada gapo li benda. Tapi apa ni ada orang tu ya sebab pada ni dalal sikit dan tidak menjejaskan akidah, tidak menjejaskan akidah. Dan ada orang Arab Mesir seorang dia ambil ulama Mesir, mari cuba kaji tengok tentang masalah apa ni pada ni tulis tentang faham tentang masalah sifat kalam dia. Dan dia kata tak ada menjejaskan gapo dak. Tak ada jejak di segi akidah gapo ni. Ya faham ya hurai ya hurai lebih laik. Tak ada gapo ni. Cuma pada ni pada MK ayah bapa saya pun ngaji juga pada dari banyak-banyak tu dulu dah. Lepas tu anak murid ya teh anak murid hak nombor 1 ni tak ada sikit. Ngaji pada MK tu. Nah, ada ni klik mari apa ni buka pondok di scan ni sehingga tu sebar semua ilmu kalam atau ilmu akidah. Kalau kita mana ilmu akidah enggak ada. Mari taitok siapa hak sungguh orang panggil. Anak murid hak taitok ilmu ni di tempat kita. Dulu ada dah ilmu ni cuma tak ada orang tak soho supaya ngatu ke. Supaya nahwu orang panggil orang taitok ilmu nahwu ke. Dalla ya apa ni syekh dah bapa tok dalla tu okey sepa benda ni dia jadi gitu sebab tu ayah pada ni dia tak sebab bila kita sebut atau kuasa kuasa berkehendak misal atau mengetahui jadi bila kita sebut situ dia nak kena di atas takluk sebab supaya kita kata kita takluk ni maknanya kena di atas takluk, kena di atas kerja tugas sifat sana dok buat tengah-tengah dok buat. Orang panggil bertakluk. Kalau tengah-tengah dok buat tu orang panggil bertakluk. Dah boleh bertakluk tu panggil soluhi. Kalau bertakluk dok buat tu orang panggil tanjizi. Kalau telah buat dah panggil tanjizi yang qadim. Dah yalah tu. Lepas tu kalau kita kata kuasa tu makna tu kuasa kita berkuasa kita buat. Jadi makna nak kita kata supaya kita kata melihat. Melihatlah lebih jelas. Melihat, apa makna melihat? Tengah kita tengok bagi melihat. Jokoh tu bagi melihat. Jadi bila sebut kata apa arti basar, arti melihat. Jadi melihat nak waham. Nak jadi faham kata makna kena di atas takluk.
Nah, mengikut faham hak apa ni pada Jadi sebab tu pada Mekah ni dia terjemah makna basar makna pelihat. Pelihat yang nak kita saat ni tu telitah mutabadir atau kita segera faham kepada sifat, bukan segera faham kepada takluk. Kerana takluk dengan sifat suku-suku. Nah, benda lain-lain. Sifat tu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, atau sifat ada kita pada kita, supaya mata ada kita bagi sifat melihat. Tapi melihat dok tengok tu kena di atas takluk. Nah, bukan kena di atas sifat. Tapi dia nak kena di atas sifat. Dia kata perkuasa, perkahanak, perlihat. Lah tu ya, tak ada masalah apa kali. Nah, dia nak faham situ. Di segi bahasa lah, di segi bahasa Melayu. Sungguh pun bahasa Melayu ni kita nak pergi ukur dengan bahasa Melayu lain tak leh. Kerana bahasa Melayu lain ni, bahasa Malaysia kita dok pakai semua panggil grammar atau tulisan mengikut Zabah. Zabah ambil Melayu Riau, Johor Riau. Nah, Zabah ni orang hok ubah grammar atau qawaid bahasa Melayu ni kah? Make qawaid atau kaedah-kaedah hak orang putih bahasa Inggeris, bukan make kaedah bahasa Arab. Kalau make kaedah bahasa Arab, iaitu supaya kita jawi tu bermula, tu bermula tu sungguh tak ada orang kecek bermula. Kalau kita nak makan nasi, bermula makan nasi tak ada orang kecek lah tu. Bermula baca kitab tak ada, bermula sekolah itu merah tak ada. Orang tak kecek itu. Bukan bahasa kecek, bahasa tulis. Dan dia ambil kaedah-kaedah hak lewat bahasa Arab sebab muktadah. Muktadah tu dok pada permulaan, dia terjemah bermula. Kalau fa'il pula, dibuat akan dia oleh tu fa'il, akan tu maf'ul. Ya dia gitu jadi Arab penting. Arab siapa kita jawi. Ni hak remo dok ureh ni. Ada setengah remo tu Allah. Arab contai tu. Apa ada yang mau kecek di Facebook Allah ni dah Arab mot leh tu. Dia kata ke fok kita dia kata Arab belakang tu amuh Arab sungguh-sungguh tu Arab pun nak makan dia tak tahu kata ya Arab tu kalau Arab tu orang tu pakai ngaji pondok dah Arab sungguh. Hak demo dok ngaji ni supaya kita nak Arab tak leh lah ya bukan nak nahwu sini nak ilmu. Kita erak kat bangun lebih. Nak buat gapo bagi dak erak atas sejik besar bukan dia. Nah, bukan dak erak sini tapi orang panggil dia ngajar tok pakai kena erak. Pas nak murih tak leh tu. Pas tok guru style dia. Style dia apa kata dia nak urai tu ya Allah ya panggil tak ngaji negeri Arab. Orang panggil ngaji Arab tak kena utuh. Nah, ngaji Arab tapi tak kena utuh. Sebab tu bila tak kenal saat ni, dia nak faham kita Arab saat ni, dia pakai ibarat. Pakai ibarat. Kita tak salah sikit pun. Syekh Daud lah, Syekh Muhammad Zain Fatani lah, semua syekh-syekh tok guru dok karang kita jawi semua ni, dok ulih akan dia bermula ialah orang lain ni kata tak kena Syekh Daud kata tak leh nak kata itu. Dia make kaedah Arab, lepas tu pula cara dia nak faham saat ni tu, dia pakai grammar Arab. Kalau dia tak boh tu payah nak faham. Nah, payah nak faham, payah nak reti. Sebab dia boh tu mudah nak reti. Lepas tu biar yang ngajar pun ni muktada ni khabar ni. Tak leh nak murih dia kerana orang panggil cara dia, kaedah dia. Ada setengah remo ayat tau ni fort ni. Nah, apa ni ni nak coka orang kampung tu nak buat tengok erak nang. Remo duk kata Allah Akbar. Duk kata apa yo ada Allah yo tu cara yang ngajar yang baik tu kita dak boleh tu gapo ngajar ni tu erak kat baca main tu nak tengok pai kampung. Wah sedak mulut lah tu tak kena. Nah, dia cara yo tapi kalau erak banyak dak orang pai kampung dak kena lah. Sekor wa ekor ya. Supaya ada tu guru ngajar sikit kita ni ke. Ya ada ni kena pakai gini ni maf'ul ni. Ya royak nyok tu ya tidak menjejaskan. Masyaallah. Hurai ke apa tak ada jejak perkara ni. Nah, ya 2 tempat 3 tempat hak dia berasa kena pakai gapo sini erak di gapo. Ya waktu baik sikit ya pas kita tak bahasa tak apa ngah. Ini mau tong waco tu waco. Tak kena buat kecek lah tu tak kena.
Ni dah moh Allah kata ratu. Nak buat sedar. Ya kita nak ukur dengan masa kita tak leh. Masa kita. Orang seluruh di tanah Melayu, make Indonesia, siapa tempat kita, semua aku Syekh Daud ni. Aku kata orang alim sungguh. Tengok kitab dia tulis bermula ialah kena tulis. Kita mari ukur masa kita tak kena ya okey. Bangsu maknanya orang supaya ilmu tu banyak. Kita pelik orang ikut dia orang ukur masa kita tak ada kira. Orang dulu ya baik ya, orang kita lah ni ya baik. Lah ni maju baik lah pula. Lah tu. Tu mana kata makna qudrat dan lainnya dengan makna kuasa, iradat, kehendak, begitu juga ilmu dengan makna mengetahui, hayat dengan makna hidup. Sama sam'un dengan makna mendengar, basar, melihat, dan kalam dengan makna berkata-kata. Bercakap, berkata-kata dah. Tu. Ya orang terjemah berkata-kata. Berkata-kata, Tuhan berkata-kata. Apa makna berkata-kata? Tuhan bersifat dengan sifat kalam. Kata semua dah. Boleh berkata sama-sama. Boleh berkata sama-sama. Itu makna kaunuhu mutakalliman. Keadaan Tuhan saat ini berkata-kata. Apa makna Tuhan berkata-kata? Maknanya tidak ada satu masa pun yang Allah Ta'ala bisu. Tidak ada satu masa pun yang Allah Ta'ala tak boleh berkata-kata. Makna dia nak berkata bila-bila Tuhan nak, boleh Tuhan kata. Tak ada masalah perkara. Sebab Tuhan bersifat kalam. Sedia kala lagi. Alah tu. Mengikut almarhum tuan guru pada Ismail Mekah, pada bang kita tulis ni bukan gapo hangat, kita meraihkan ya cara kita ngaji ni ya kena meraih orang dulu. Sebab kalau orang ngaji kita ada salah, mudah-mudahan hak betul gini. Dia tak tulis kata hak betul gini. Hak ni salah. Orang tak kecek lah tu tak ada adab. Adab ta'allum tak ada adab cari ilmu. Waktu sombong orang panggil, mung dak kena, aku kena sorang. Orang panggil tak ada orang tak sombong waktu orang panggil, sombong takabur, perasaan. Ya kalau orang beradab sungguh ya ada. La'allahu, mudah-mudahan hak kena gini, hak ni tu mudah-mudahan hak kenanya gini. Tak kata ya tak kena, mudah-mudahan. Dan di antara adab kita juga kita kena meraihkan orang-orang dulu. Karena kita semua tergadai dengan orang dulu. Ilmu kita nak kita udah tak leh orang dulu, kan orang dulu sebab kita masuk Islam dengan siapa nak buat kata tu tok cek kita dulu masuk Islam dengan siapa, ilmu hadap siapa sini dengan siapa. Bang hari nak kata tak leh buat dulu tak kena sorang apa kita ke apa pula, tak leh macam itu je kan panggil dulu ya pada dengan masa dia kita masa kita. Nah sebab tu kita kena meraihkan kita bos sini. Mengikut almarhum tuan guru pada Ismail Mekah rahimahullah, marhum dah lah sebut rahimahullah, marhum tu makna yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah Taala rahmat kepadanya. Orang panggil marhum rahimahullah tu mudah-mudahan dirahmat oleh Allah. Fak kita panggil mullah, rahimahullah jadi mullah, habisnya potong cabut habis tinggal mullah. Piawe mullah tu makna rahimahullah, mudah-mudahan Tuhan rahmat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mullah pula. Mullah remote tu cara susun pendek dia lah. Mullah tu mana rahimahullah. Kalau nak kenal semua marhum. Lah ni banyak orang kecek marhum. Marhum ayah saya. Apa makna marhum? Makna mudah-mudahan dia dirahmati oleh Allah. Tuhan rahmat pada dia, Tuhan nyanyang pada dia. Manalah tu. Tu marhum. Almarhum tuan guru pada Ismail Mekah, beliau berpendapat bahawa ni saya ambil dari kitab Baqaratul Amani lah, bahawa terjemah tersebut bukannya terjemah makna sifat. Dia faham kata terjemah tersebut tu bukan makna terjemah sifat dak. Tetapi terjemah takluk sifat, kena di atas takluk sifat. Oleh demikian beliau menterjemahkan qudrat dengan makna berkuasa. Dia terjemah makna qudrat makna berkuasa, tak ada masalah. Berkuasa tak ada masalah. Pada malam ini mau tahu. Kalau bahasa Melayu lah ni kekuasaan. Kekuasaan. Itu makna bahasa Melayu. Kelihatan. Nah. Apa ni pendengaran misal. Pelihatan. Jadi kau tu. Nah, bukan pelihat.
Ya bahasa Melayu tu kalau lah ni pe, supaya pemain tu nak len. Ya di betul pe. Bubuh pe tu bahasa laning, bahasa Melayu laning bubuh hanya. Sebab tu tak boleh pakat Melayu Indo, Melayu Malay. Melayu Indo, Melayu Malay. Melayu Indo ia tak tekah hangat dengan kecek. Dengan kecek. Nah. Ia tak ada duk tambah banyak ni, tapi bahasa Melayu Malaysia bubuh banyak. Bubuh banyak. Daripada bahasa tulis dengan bahasa kecek tu bubuh banyak, tekah banyak. Tapi lah ni awak duk kecek sok mulah tu, jadi bahasa tulis bahasa kecek ni supalah. Tapi nak kecek bahasa tulis asal ke? Bahasa kecek asal. Ya bahasa ada dua, bahasa apa? Bahasa kian. Bahasa kecek, bahasa tulis suku. Tu kita nak pergi hukum hal ni tak boleh, ya lain-lain. Tapi masa pada tak ada salah apa. Dia kata berkuasa. Dia masa tu orang kecek kuasa, orang tak ada kecek kekuasaan. Ada dah masa tu pun, tapi taklah banyak sangat. Lah ni panjang tulis lah ni bahasa Melayu tu. Kepergian. Kepergian tu matilah. Kepergian tuan guru. Kepergian. Ada kan kita duk kecek-kecek kepergian. Orang mati dah kepergian. Orang tak kecek, orang pergi itu ya. Tapi kepergian sana itu dia wak grammar, kau wak lepas tu mari nak susung kelimah bahasa ni kena wak bahasa ni. Lepas tu orang akak kecek lah ni. Tak apa, tak ada salah apa. Ya bahasa panggil dinamik. Dinamik maknanya berubah apa? Berubah. Bahasa Arab lah ni, bahasa Arab dulu tak supa. Kalau tak ada Quran tak boleh kecek dalam ni Arab tu. Tak ada Quran deh. Quran Arab baru lah ni kau. Banyak bahasa hak Amiah bang. Amiah bahasa kapung roret tahu gapo kita pun tak dengar. Supaya kita duk ngaji dulu. Suria. Kaif halak? Ya tak kaifat. Kaif haluka? Kaif halak? Lepas tu jadi kaifat pula. Lepas tu tambah lagi celung dak. Tu dia celung. Kita ke celung mana pula ni? Tekah teruk. Melayu kita ada biasa. Melayu Taning, Melayu Indo, Melayu Malay. Melayu Indo Indonesia lagi pak kita. Suka dia. Kita kata tunggu depan sejik. Dia pun selalu depan. Kita tajuk kita lah depan. Kita kecek lah tu depan, belakang. Jadi ngomong tak ada ngomong, jadi belakang. Sungguh belakang. Bahasa Melayu sungguh bahasa hodok pakalan itu bahasa Melayu orang panggil Johor Riau. Melayu Riau ni kok Johor tu lah. Bahasa tu Melayu kau ni. Tu duk kecek ada tulis ke apa semua tu. Kelantan, Kedah ni fak kita ni band ni kalau Kedah ayak ya teh kok nunggu lok. Ayak ai teh. Lepas tu pula apa ni kalau Kelantan sebab kita sini makan orang. Ya gitu. Tapi kita nak ayat sini nak ayat atau beliau menterjemah kodrat dengan makna penguasa, ada salah. Dan iradat pula berkehendak dan ilmu makna pengetahui. Pengetahuan. Dan hayat makna hidup dan pengetahui dah. Dan sama pendengar, basat melihat dan kalam perkata. Ada salah apa? Tak usah dok kata apa. Yang ada setengah boleh hadir demo, mayukung hak jamalah ni. Gapo ada lah ni. Ya tak boleh kata lah tu ya masa pada tak ada apa ni. Demo mari buat grammar, buat kuat belakang dah. Lepas tu mari ukur pada tak kena. Kita mari buat belakang dah, lepas tu pergi ukur dulu tak boleh. Supaya bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia tak ubah ya. Tulis saya dia tak turut sakut. A-I-O-U dak. Huruf sakut dak lah, dia bakal tulis suku bahasa kecek. Tulis suku, tulis baik dulu lagi. Kerana apa? Kalau kita tulis baik baru, ilmu-ilmu hak dalam kitab dulu tak boleh baca apa, tak erti budak lah ni. Tu supaya kita lah ni teruk benar. Bahasa kita ni lah lupa habis dah. Lah ni orang panggil Melayu tani Melayu kecek, tulis banyak tak anar lah ni. Tak saya tulis dah. Live Facebook lagi apa bahasa Sia habis dah. Ya orang kita tak semangat sebab Cina. Cina tak apa seluruh dunia ada Chinatown. Habis wah kelemah cat merah di mana-mana pun. Chinatown dia kita dak Melayu kita lupa habis bahasa Melayu kita saya tak kecek apa kita. Kok lele Kedah ni terlupa habis Allahu Akbar.
bahasa tok kita, tok cek kita. Lepas tu pula kalau kita kira pula bahasa ni orang maju ya kena reti 3 bahasa. Orang maju, orang Angkrit, orang putih, Frasik reti paling kurang 3 bahasa. Orang Frasik reti bahasa Angkrit, bahasa lain so lagi. Kita ni ada bahasa Melayu, pandai, bahasa Sia, pandai, ada remo Angkrit harap maju orang tu. Tapi budak-budak lah ni nak tinggal habis saya tu. Nak tinggal padahal 300 juta lebih orang kecak Melayu. Nak pergi jalan ke Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura tak ada masalah pakar, tak mumah cerak. Orang tambah duit kita boleh minta klik. Tambah tak kena. Tak saya ngaji. Lepas tu pula, kalau reti bahasa siasa, habis. Kena belajar belaka bahasa. Belajar bahasa kena reti belaka. Pendapat saya, pendapat kita lah, bahawa diterjemahkan dengan memasukkan pa pada awal-awal kalimah itu dalam bahasa Melayu memberi beberapa makna. Pa saat itu ada beberapa makna. Dan kita bukan ahli bahasa Melayu, cuma agak orang Melayu tapi kaedah Melayu kita tak erti sangat juga. Tapi ada kita fahamnya, di antaranya memberi makna juru, seperti pemain. Makna juru, orang juru main. Orang panggil pemain. Atau fa'il, atau yang menunjuk di atas fa'il, yang membuat, yang melakukan. Tetapi walau bagaimanapun terjemahan tersebut tidak memberi kemudaratan apa-apapun di segi makna. Tak ada mudarat perkara di segi makna, dan tidak mudarat juga di segi pegangnya. Pegangnya tak ada mudarat. Masuk dah Syah ni. Lama dah ni. Lani lama dah, tak apa. Begitu juga terjemahan tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Ada hak sesuai dan ada hak tak sesuai. Yang sesuai seperti pendengar, misal pelihat, berkuasa. Ada pepeh hidup dan pengetahui, bagi saya tidak begitu cantik. Kita lah. Tapi dalam sudut bahasa, kena tanya orang pakar bahasa lah. Tu. Tetapi almarhum sebenarnya mengikut riwayat ayah dan saya Tuan Guru Haji Ismail. Ayah kita ni dia mengaji dengan pada MKH juga. Jadi mengikut dia sebutnya hendak memberi arti supaya sifat-sifat tersebut memberi makna sifat atau alat kalau pada makhluk. Dia nak menunjuk bahawa sana itu menunjuk tak sifat, bukan menunjuk tak takluk. Supaya kita sebut tadi, kalau pada makhluk menunjuk di atas benda, alat. Misalnya ia memberi contoh seperti penyodek. Orang dulu penyodek, pegorek. Ada pegorek, penyodek. Jadi bila penyodek kena di atas barai tu, bukan kena di atas bodek. Orang bodek tahu tak? Bodek tu bahasa Inggeris, baudet. Baudet tu bahasa Inggeris tu orang bodek. Bodek ni ngeceh orang nak wik dia tu. Orang panggil bodek. Dia tak wiwak mepek gitu. Duk bodek ni. Sekolah ni kok musim dia pilih. Kau duk bodek, kau duk korek nak boleh dia panggil bodek. Bahasa Inggeris panggil baudet. Baudet. Mana korek? Apa ni? Bodek. Apa hak ni? Penyodek misal, pegorek. Alah tu, dan lain-lain. Maka sesungguhnya terkena di atas halas, bukan perbuatan sodek atau gorek. Kalau kita kata apa ni korek tu tengah kena di atas takluk, kena di atas tengah kita nak buat ni, dok kerak-kerak abangai korek. Tu jadi panjang malam ni ada ni. Dak kita dok royak tok guru dulu ke. Dia halusi, ya lah. Ya lah, ya alim ke, lepas tu ya beringat. Sebab tu orang kita halusi, ibadat pun halusi. Semaya orang kita halusi, hak jamal lah ni, ya cocok. Bangun pah pergi perak, salah tak ada nak sudah. Sapuh dia pergi perak, bangun pergi perak. Baca Fatihah apa jadah tak ada rapat lagi. Rokok dah. Ni harum baru. Tak ada kata lama. Tu dulu tak cuma suruh aja cuma. Cara dia. Bukan perbuatan sodek atau pegorek. Begitu juga marhum hendak beri pelajar-pelajar memahami bahawa sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang bahasa ada betul-betul. Sifat ada. Mengikut pendapat marhum lagi bahawa apabila kita kata melihat, terkena atas nama bagi masa kita sedang lihat, kena di atas takluk, maka itulah terkena atas takluk.
ada apa melihat, maka sungguhnya terkena atas nama bagi sifat yang ada pada kita, yang dengannya kita dapat melihat, yaitu mata. Ya tengok tu dah. Tak ada gapo lah. Kita cuba sebutlah apa ni perkembangan ilmu masa tu. Perkembangan ilmu. Nah, ubah ilmu masa tu je macam ni. Tak ada gapo lah. Nah, minggu depan ni saya cuti. Dah saya tak ngajar kerana ada kena gilik sana. Dah. Dalam ruang malam. Lepas tu minggu lagi tu mengajarlah insya-Allah. Cuma minggu depan ni tak ngajarlah. Dah. Tu wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana uluman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa a'malan salihatan makbulatan wa sa'adatan darain wa khatimatan raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.